Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam berita ringkas RTM. Satu lagi kematian akibat COVID-19 dilaporkan hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kematian ke-15 itu melibatkan seorang lelaki warga emas berusia 71 tahun dari Melaka. Dia disyaki mempunyai kontak dengan kes positif COVID-19 yang telah menghadiri perjumpaan tabligh di Masjid Seri Petaling. Pesakit mempunyai sejarah penyakit kronik. Dia disahkan meninggal dunia di Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar pada 5.35 pagi tadi. Sementara itu, rundingan sedang dibuat dengan China bagi memohon bantuan negara itu supaya menghantar pakar perubatan ke Malaysia dengan segera. Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata ia bertujuan membantu petugas Barisan Hadapan Negara memerangi wabak COVID-19 secara habis-habisan. Susulan perbincangan itu, pakar perubatan dari 26 buah hospital negara akan mengadakan persidangan video dengan pakar-pakar perubatan di China Khamis ini. Ia bagi berkongsi kaedah serta strategi terbaik dalam melawan virus tersebut. Beliau berkata demikian dalam sidang media yang disiarkan secara langsung menerusi laman Facebook di Ibu Negara. Dalam sidang media berasingan di Putrajaya, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mendedahkan 28 individu telah ditangkap kerana gagal mematuhi arahan polis sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Beliau turut memaklumkan sekatan polis di 23 buah plaza tol sedang dan akan dilakukan secara berterusan. Di Ibu Negara, semua pelesen, pekerja, pengunjung, pembeli dan pembekal yang ingin memasuki pasar raya, kedai runcit, restoran dan pasar dikehendaki mematuhi jarak sosial 1 meter. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Nur Hisham Ahmad Dahlan berkata, pemilik pekedai, persatuan atau peniaga bertanggungjawab mengawal bilangan pengunjung dalam satu-satu masa agar wujud jarak sosial 1 meter. Semua pelesen, pekerja, pengunjung, pembeli dan pembekal juga digalakkan memakai penutup mulut dan hidung serta menyedia dan menggunakan cecair pembasmi kuman. Kegagalan mematuhi arahan itu boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976. Sementara itu, pelaksanaan sistem kutipan tol menggunakan teknologi identifikasi frekuensi radio RFID di semua plaza tol sistem tertutup di Lebuh Raya Plus dan Lebuh Raya Pantai Timur 2 ditunda ke tarikh yang baharu. Demikian menurut Pengarah Urusan Plus Malaysia Berhad Dato' Azman Ismail. Dia berkata semua ujian dan kerja progresif berkaitan sistem berkenaan dihentikan sementara bagi mematuhi PKP. Express Rail Link Sdn Bhd ERL pula akan mengurangkan kekerapan perkhidmatan tren kendaliannya mulai esok. Kenyataan ERL menyebut kekerapan perkhidmatan tren ditetapkan setiap 30 minit dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi, manakala setiap jam dari pukul 10 pagi hingga 5 petang. Mulai 5 petang, kekerapan tren kembali setiap 30 minit hingga 10 malam. Beberapa agensi kerajaan dan organisasi bukan kerajaan daripada sektor komeriti negara tampil memberi sumbangan peralatan dan barangan pencegahan COVID-19 bagi membendung penyebaran wabak tersebut. Persatuan Minyak Sawit Malaysia yang mempunyai keahlian melebihi 120 buah syarikat menyumbang peralatan ujian untuk COVID-19, cecair pencuci tangan, topeng penutup hidung dan mulut, pakaian perlindungan diri dan peralatan perubatan bernilai RM5 juta. Sumbangan diserah kepada Kementerian Kesihatan dan NGO. Sementara itu, Majlis Promosi Eksport Getah Malaysia dan Persatuan Pengeluar Sarung Tangan Getah Malaysia bercadang untuk memberi sumbangan 21 juta sarung tangan getah perubatan bernilai RM3.5 juta kepada Kementerian Kesihatan. Sumbangan tersebut juga akan diagih kepada agensi kerajaan lain seperti Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kira-kira 500 tenaga kerja Sabah Electricity Sdn Bhd SESP sentiasa bersiap sedia bertugas 24 jam sehari untuk memastikan kestabilan penyaluran bekalan elektrik kepada pengguna di seluruh Sabah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan.
Pemangku Pengarah Urusan Datuk Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid berkata, kesemua tenaga kerja teknikal SESB bekerja secara bergilir dan dipecahkan kepada kumpulan di seluruh Sabah dan Labuan. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.